لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Guys, setiap minggu di hujung bulan kita akan ada artis kita bawa. Tapi kali ni kita tak main lah artis, kita pergi ke kerabat-kerabat. Dia raja tau. Okay, saat lagi kita tahulah siapa dia. Korang jangan lupa like, subscribe dan juga hit bell notification. Kita nak cerita pasal kisah seram ni pasal program reality. Sabar jangan marah dulu. Kita tengok sekejap lagi. Let's roll it. So guys, macam Acah cakap tadi, kita ada kerabat kali ni. Biar dia lah mempersembahkan diri dia. Ampun, tuanku. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Irul Sama ataupun Raja Komen Hati Tamu Panas. Tu dia, Irul Sama. Rasanya Irul, orang yang main social media kalau tak kenal awak ni pelik. Yeah. Kat mana-mana awak ada lah. Dia bukan pelik saja, semua geram. Dia jadi macam, dia ni, kat sini ada. Kat situ pantas. Dia bukan pasal ada saja. Statement yang aku bagi tu buat orang panas. Itu yang buat ada hashtag hati tak mau panas hati tu. tak mau panas. Betul. Kita dalam Malaysia ni jangan sensitif sangat. Yes. Dan sensitif boleh kan. Tak ada macam ni. Kalau sensitif duduk kat gua. Betul. Tak ada wifi semua duduk kat gua. Dan yang ada dekat gua biasanya penyokong Manchester United. Okay, kita teruskan. Alright, okay. Main kasar lah Pak. Kita sama Manchester United juga. Okay, Errol, awak nak cerita pasal kisah seram. Bagi saya rare benda ni. Kita ada borak pasal this one. Tapi sekejap lagi kita akan go through. Kita tanya sikit pasal Errol sekarang. Errol sekarang more to dekat social media. Betul kan? So what is your plan? Mungkin boleh share sikit dekat social media ni. Okay, so basically untuk social media mungkin ada TikTok, IG, YouTube. Nak bagi tahu dia orang. Okay, sebab korang semua, korang boleh check it out. Korang just type hashtag Raja Komen lah. Raja Komen. Kemudian korang boleh check dekat Instagram, dekat TikTok. Adalah account saya. So kalau contoh Instagram, korang boleh check hashtag Raja Komen dan korang boleh nampak straight away IG saya. And then konten-konten apa yang saya buat. Kemudian kalau TikTok pun ada juga, cuma sekarang ni fokus saya untuk social media. Saya akan fokus lebih kepada nyanyian. Saya akan buat cover banyak lagu. Dan saya akan banyak juga buat konten travel. Vlogging. Yes. Best. Tapi saya banyak buat short video. Because saya rasa rakyat Malaysia ni dia tak suka panjang-panjang. Betul. Dia suka yang pendek-pendek. So kita pakai yang pendek ni cerita. Tapi impact cerita. Dah macam risau. Okay, so jadikan cerita supaya benda tu boleh attract lagi ramai orang. Betul, saya rasa kamu pun agree juga benda tu. Kita tak boleh panjang-panjang. Kita kena pendek tapi impact, compact. Yes. More to direct, orang kata padat lah. Malaysia suka benda-benda macam tu sekarang. Okay. Alright, so kalau korang nak follow Irul dekat social media, tulis Raja Komen. Raja Komen, hashtag Raja Komen lah. The only one. Betul. Tak ada orang lain dah. Okay. Irul, so now kita nak start cerita. Boleh? Boleh. Alright, so let's go guys. Let's go. Okay, Irul. Awak ni lahirnya datang daripada sebuah program reality. Kan? Hype that time kan. Orang kata memang setiap musim waktu tu memang fenomena antaranya kan. Betul. So ada pengalaman dalam tu katanya. Cerita seram yang berlaku. Saya rasa awak sebagai alumni untuk that reality show, saya rasa awak lah yang lebih layak untuk cerita. Okay, sebenarnya saya rasa siapa yang mengikuti perkembangan saya, diorang tahu yang saya pernah menyertai banyak rancangan reality. Okay. So kalau kamu mention pun mungkin diorang akan macam mana satu. Sebab saya pernah masuk, station daripada station sampai ke Korea pun reality show juga. Betul. Okay, so jadikan saya ceritakan salah satu pengalaman saya sewaktu saya menyertai rancangan reality tersebut. Biasalah bila kita masuk pertandingan ni, kita bersaing. Yes. Okay. So bila kita masuk dalam rancangan reality ni, kadang-kadang kita tak tahu siapa kita punya pesaing kita yang, kita tak tahu niat diorang. Okay. So benda ni berlaku sewaktu saya
tak silap suku Ahir, tak silap. Ya, waktu saya suku Ahir. So waktu tu saya tak tahulah nak cakap macam mana, tapi benda ni memang berlaku pada saya pada satu malam tu dekat dom. Saya termimpi. Saya termimpi, mungkin tak tahulah penat ke apa, mimpi satu lembaga, rambut panjang, tak nampak muka, dan dia datang ke muka saya lah waktu tu. So bila saya tersedar, saya tengok kiri, maksudnya ke atas katil lah time tu. Saya tengok kiri saya, sebab saya memang waktu kita orang dalam rancangan tu, kita orang akan ada kawan lah yang boleh, maksudnya satu bilik lah, rakan sebilik. Okay, dalam dom tu berapa orang? Time tu Seingat awak ada lah. Time tu dah tinggal tiga orang. Dah ada yang tersingkir. Mula ramai lah kan. Okay. 3 orang. Yes, 3 orang time tu. So dia dijadikan cerita. Saya tersedar lah daripada yang benda tu datang kacau saya lah. Dan waktu saya tersedar tu, saya ingat kawan saya kat sebelah saya. Tapi bila saya tengok makhluk tu, tu bukan mimpi. bukan. Allah, okay. So jadikan cerita waktu ni saya belum confirm lagi benda ni mimpi ke betul. Sehingga saya akan cerita kejap lagi macam mana saya beritahu benda ni sebenarnya adalah realiti. Okay. So bila saya sedar, saya tengok, saya macam, Allah Akbar, saya terus lari. Sebab saya jenis yang macam boleh lah kadang nampak. So tiba-tiba masa macam tu saya dah ketakutan. So saya boleh share juga kepada masyarakat dekat luar sana yang sedang menonton ni, saya amalkan ayat kursi. So waktu tu bila saya baca tu, saya kuatkan semangat tau. Saya baca wala ya'udduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Saya sebut 3 kali. Dan saya tengok balik, benda tu tak ada. Tiba-tiba sahabat saya seorang ni keluar daripada toilet. Okay. Kau ni apa Harul? Aku tunggu kau pasal. Sebab dia tengok saya cemas. Gila kau tak cemas. Yelah, menggeletar. Daripada benda tu dah tersap kan. Yelah. So time tu saya dah ketakutan. Saya macam, kau nampak tak? Kau nampak? Lepas tu dia tengok, tak ada apa-apa. Kau ni macam banyak apa ni, maybe fantasi ke macam tu kan. So saya macam, okay, diam lagi. Dan saya terus tidur. Okay, so esok pagi dia, saya pun makanlah bersama-sama dengan kawan-kawan semua kan. Tiba-tiba sahabat saya ni perli. Korang nak tahu tak, semalam ada orang tu mengigau. Takut ada benda tu. Tiba-tiba benda tu revise balik. Remember. Kita kan bila benda tu berlaku, kadang kita dah lupa. Kadang kita ingat benda tu mimpi kan. So bila kawan saya tu revise balik, saya ingat balik, benda tu mengejutkan saya sampai minggu tu memang minggu yang teruk lah untuk saya. Sebab lepas habis saya mimpi tu, lepas habis saya ingat balik apa yang berlaku tu, tiba-tiba saya tak boleh menyanyi. Yes, benda tu tak boleh menyanyi. Yes, tak boleh nyanyi. Lepas tu badan saya terus jadi macam demam. Maybe kita rasa benda tu macam mimpi, tapi benda tu bila reality. Sebab bila orang ingatkan kita balik, time tu saya terus demam. And then minggu tersebut saya tak boleh nyanyi dengan baik. Sehingga kan ni saya share satu lagi. Waktu tu berlaku lah. Time tu cikgu saya dalam rancangan tu cakap, okay Irul, kalau kau nak kurangkan benda ni, dia suruh lah letak garam, mandi dengan ais. So time tu minta lah diorang buatlah. So saya buat alam tu. Tapi yang paling scary lagi, waktu saya tengah mandi tu, bayangkan tingkat 14. Okay, tingkat 14, tiba-tiba lalat duduk dekat tepi tingkap 18 tu. 14 tadi. Saya duduk tingkat 14 tu. Lalat tu duduk dekat tepi tingkap 18 tu menonton. Time tu. Tapi saya tahulah, mak saya pernah share. Dia kata kalau benda-benda kotor ni sebenarnya adalah benda tu. So saya macam time tu, so saya cepat-cepat bersihkan diri semua. Dan lepas tu saya cerita dengan member saya. Dia kata mungkin benda ni hanya hayalan je. Tetapi benda tu memang benar berlaku sewaktu saya rehearsal. Sewaktu saya rehearsal pula, suara saya tak ada. Tak keluar langsung. Memang tak keluar. Time tu saya menangis. Bayangkan kau masuk rancangan reality, suara kau tak ada. Dan waktu tu saya berkatakan saya quite trending jugalah. Orang bercerita pasal saya. So jadikan cerita, waktu saya dalam rancangan tu sendiri, saya sedih lah. Sebab kau tengah nak fight, tiba-tiba suara tak ada. Yes, betul. So tiba-tiba masa saya nak perform tu, dan saya ingat lagi ada satu episod tu, saya tak nak cerita siapa. Saya ingat lagi dia bawa adalah salah seorang individu yang, sebab bila kita masuk dalam TV tu kadang dia ada penonton daripada luar. Okay, betul. So saya ingat lagi waktu saya perform tu, sebelum saya kena seminggu tu, saya ingat lagi time saya perform bermula daripada situ. Dan tu saya nak perform, dia ada bawa satu anggota kawan-kawan, saya tak tahulah siapa, pakai baju warna hitam. Semua dalam 3 orang lah. So masa kita perform tu, dia berdekatan tau. Penonton dengan kita tu berdekatan waktu tu. Okay, betul. So dekat. So masa time tu lah bermula first, saya sedar
Saya tengah nyanyi, suara saya tiba-tiba macam hilang. Oh. Dan saya waktu minggu tu saya dikritik teruk gila. Dia kata kau tak warming up lah, kau tak nyanyi betul. Padahal waktu saya kat pentas tu saya dah kena macam macam satu angin. Oh, dia lalu. Time live show tau. Ush. Saya kena time tu. Dia hijack macam tu je. So itulah bermula sampai masuk ke minggu yang saya kena tu. So sekarang ni saya sambung balik minggu yang saya kena tu. So masa tu saya pula dapat lagu Bapak Tinggi. High pitch dan lah. lagu high pitch. Lepas tu lagu tu pun trending. Tapi nasib baik pengacara rancangan tu maybe dia nak jaga rating. So dia bantu saya bawa pergi doktor, ambil ubat semua Ni kan. sebelum nyanyi lah? Sebelum perform ke dah? Macam esok nak perform, malam tu pergi. Sebab Allah. Apa nak jaga rating kan. Yelah. So jadikan cerita saya terpaksa pergi time tu dan beri ubat semualah. Dan Alhamdulillah okey. Dan waktu perform malam tu saya dapat performa yang paling terbaik lah. Oh Alhamdulillah. Okay. Waktu minggu tu. Tetapi setakat itu saja. So bila saya masuk minggu seterusnya, separuh akhir dia on balik. Oh. Dan itulah antara penyebab kenapa ada orang pernah cakap kenapa kita bila perform jadi macam tak best. So sebenarnya itulah permulaan dia. Satu saya masuk. Dan saya nak share sikit. Dalam setiap episod, kalau siapa-siapa pernah menonton rancangan reality ni, korang boleh tengok lah setiap performance di antara student tu, bila lepas habis keluar, semua lagi bagus daripada dalam rancangan tu. Boleh nampak ke? Tapi kebanyakan orang diorang kata pengalaman ni Rol ke tak? Sebenarnya pengalaman memang pengalaman. Okay. Tetapi saya tak nak cakap panjang lah. Tapi saya rasa kalau saya cerita benda ni, peserta-peserta yang pernah masuk dengan saya tu mesti akan gelak. Kenapa kau beringat cerita lama ni? So sebenarnya tapi to be honest saya cakap, bila kita menggunakan cara yang tak betul, sebaliknya, kat situ kita boleh nampak lah rezeki. Kita boleh tengok, kita boleh tengok. Berkat dia lain. Sebab kau ikhlas. Mungkin dia menang dalam pertandingan tu, tapi selepas tu kita kemana dia? Kemana dia? Yes, betul. I see. Okay. So masa tu Irul, ni saya ada soalan sikit lah sebelum awak nak go through lah kan. Masa dalam program reality tu, okay, awak kata ada satu minggu tu yang awak tengah nyanyi, tiba-tiba suara tu betul, macam ada angin lalu tu kan. Is it waktu tu memang macam mana? Maksud saya, awak tengah nyanyi, awak rasa macam suara tak keluar ke macam mana? Dia macam bila gini, dia tersekat. Dia macam kita tengah nyanyi kan, macam tu. Contoh boleh? Contoh sikit. Contoh selebat tiba macam macam time tu macam ya pahal ni, masa aku rehearsal tak ada apa-apa. Dia masa nyanyi time live tu kena. So macam saya cakap tadi, kenapa sebenarnya cerita ni dua cerita tau kalau perasan. Saya cantumkan di mana bermulanya sebelum saya kena benda tu. So saya cerita dulu kejadian tu, ataupun saya cerita sebelum apa yang jadi tu. lah. So jadikan cerita, apa yang saya boleh nasihatkan adalah waktu dalam rancangan tersebut tu banyak benda saya belajar lah. Kadang-kadang yang saya paling pelik, benda ni saya tak nak kritik lah, tapi berhati-hati lah. Berhati-hati lah. Kadang-kadang kita rasa orang tu yang kita kenal lama, kita baik dengan dia, kadang kita tak tahu apa niat dia. Yes, niat orang lain-lain. Yes, betul. Tapi pada saya, sampai sekarang saya terus dah lost contact dengan dia lah. Walaupun dia cuba untuk berkawan, sebab mungkin dia sendiri nampak perbuatan dia tu memberikan dia menjadi seorang yang tak ke mana lepas tu. Okay Errol, macam mana awak beritahu yang tu dia? Okay, jadikan cerita, sebenarnya saya pun tak percaya pada awal dia. Sebab waktu first time saya sampai, waktu kita orang sertai rancangan tersebut, kita orang dalam sebulan 2 bulan sebelum tu kita orang ada training untuk nak membiasakan diri dengan kamera semua. So waktu tu dah bermula. Dah buat dah? Time tu dah bermula. First episode dah bermula. So benda ni terjadi pada salah seorang rakan saya tu, sekarang dah jadi nama besar lah. Alhamdulillah. Jadi nama besar lah. Tapi individu tu pun kena lagi teruk. Okay, ni saya share satu lagi cerita. Okay, mungkin boleh. No problem. So cerita ni, dia time tu kita orang tengah training, kita orang habis dalam pukul 12, 11. Ni minggu pertama tadi Ni bukan, ini sebelum kita orang masuk TV. Sebelum masuk TV. Konsert pertama lagi. Yes. Okay. So ni saya cerita sebelum. So macam saya cakap tadi, sebelum kita masuk rancangan reality, selalunya kita akan ada training dulu untuk nak biasakan diri, interview, kamera semua. So ini sebelum rancangan tu berlangsung kat TV, dah kena dah, dah start dah. So waktu tu kita orang habis training, tak rasa time tu saya ada kelas coach lari lah. Tak salah saya ada aktiviti. Aktiviti time tu kita orang kena pergi jogging dekat dalam kawasan tu lah. So masa kita orang jogging tu semua, so habis malam tu mesti dah penat. Kau dah ada training vokal, ada training menari semua kan.
So masa malam tu saya habis, kita orang nak tidur, tiba-tiba saya dengar bunyi macam kecoh-kecoh. Sebab time tu kita orang kena duduk dekat hotel sebelum kita masuk. So setiap bilik tu 2 orang lah. So 2 orang. So tiba-tiba time tu saya tengah tidur pukul 1 kot. Tiba kecoh-kecoh. Weh, apa benda berlaku tu? Yang kawan saya tu pun sibuk. Yang sahabat saya yang seorang lagi, tapi ni orang lain lah. Keluar. Pergi tengok. Ada benda berlaku tu kat bilik sana tu. Aku nak jadi orang yang boleh tolong lah. Sebab kodenya dalam tu biasalah. Bila kau masuk ada perempuan, ada lelaki. Betul. Bila kita nampak kita hero. Kita nak jadi man lah. Man lah dalam tu. Tapi diorang tak tahu rupanya individu tersebut memang dia ada something lah. So sekarang ni saya cerita pula isi dalam apa yang berlaku dalam tu. Okay, so kawan saya ni jadikan cerita dia lepak. Dia lepak dengan kawan dia lah. Time tu practice lagu sebab nak prepare untuk sebelum first show. Sebelum kita masuk TV, kita dah training. So bila training tu, bila nak masuk TV tu sebenarnya dah practice lah sebenarnya. Dah tahulah dah tahu dah untuk first concert je. Yelah. Supaya nampak macam tak kita dah tahu flow dia. Yes. So masa tu dia tengah practice. So kawan saya ni dia masuk toilet. So masa dia masuk toilet tu, dia tengah cuci muka semua. Tiba-tiba dia perasaan dia macam ada benda duduk belakang dia. Dekat depan cermin lah. Dan cermin hotel. Menghadap cermin tu dia perasaan macam ada sesuatu kat belakang dia. Dan benda tu seolah-olah macam pegang dia. So time tu dia macam terkejut. Dia takut, dia keluar. Dia tengok kawan saya tu, individu tu. Dia cakap, engkau bukan dekat luar ke? Siapa kat dalam tadi tu? Tak apa, tu kawan aku. Allah. So kawan saya tu dia ketakutan. Dia ketakutan, dia keluar. Dia panggil kita orang semua lah. Dia kata, aku takut. So time tu saya pun, aku dah pernah gasak lah korang. So cerita ni saya dapat tahu daripada diorang sendiri juga. Dan saya ada tertengok-tengok lah time tu sebab kecoh aku. Bising lah. Aku 1 pagi orang nak tidur tiba. Apa hal lah girls umur pula time tu baru 19, 17. Rancak lah suara. Faham. Bunyi je lebih kan. Time tu. So dia cerita diorang keluar, individu tu kawan saya tu dia masuk ke bilik kawan saya seorang lagi tu sebab ketakutan lah. Time tu call kawan-kawan saya yang lagi best, yang kawan saya seorang lagi ni tunjuk hero lah. Aku boleh tolong ni. Aku pun masuk. Yang satu bilik tadi tu. Yang bilik saya tu dengan seorang lagi kawan sebelah bilik. Biasalah bila kau masuk banyak sangat hero. Nak macho bro. Okay. Tapi kalau kau nak cakap reality, that's normal bro. Faham. Lama dah tahu jodoh. Kan? Pasti bertemu. Kita cuba. Itu je. Kita cuba. At least kita try. Betul? Okay, lepas tu? So kawan saya tu masuk. Bila masuk, dia baca-baca doa semua. Kata, tak ada apa-apa lah. Lepas tu individu tu dia macam, dia diam je lah. Dia diam. Lepas tu kawan saya tu keluar. Lepas tu dia cerita, aku rasa ada something lah. Lepas tu tahu tak apa jadi kawan saya tu yang ketakutan tu. Dia tidur dengan kawan aku. Dia 3 orang duduk satu bilik. Semua tak ada tidur dengan dia. So benda tu pada saya adalah permulaan sebenarnya. Yang membuatkan kita dapat merasa mungkin dia. Saya pun dapat merasakan sebab saya selepas habis rancangan reality tu, saya pernah buat show dengan dia. So I know. I can feel the vibe. I see. Scary kan? Scary siut. Tapi nak buat macam mana bro? Time tu kita nak mulakan kerjaya kan. Time tu pun boleh dikatakan bila kita masuk tu kita umur muda, berbelas-belas. So dah jadi tanggungjawab kita. Macam apa benda kau kena menghadap mak bapak semua tak ada. Kau sendiri lah. Kau kena sendiri, kena tempur benda tu. Faham. So actually it's a good thing yang membuatkan saya jadi lebih matang lah untuk membuat keputusan. So itu antara cerita yang kedua lah. Tapi Errol seram tau bila kita tahu orang tu ada sesuatu and kita. And then bayangkan bangunan tu sendiri, saya tak nak sebut hotel apa, bangunan tu sendiri pun sesuatu juga. Allah. So bila macam ni kita pun tapi masa tu belum kata belum masuk lagi. Belum macam orang tu, kawan individu tersebut tu mungkin korang like macam tak syak sangat. Tak syak sangat, yes, betul. Gitu je lah kan. And then ni sekarang saya cerita yang ketiga. Story yang ketiga ni lagi seram. Seram dia macam ni. Waktu tu kita orang tengah praktis. Praktis nyanyi. Dia dah start lah. Yang ni dah start dah. Ini dah macam pertengahan. Pertengahan of the show lah. So waktu tu kita tengah praktis dengan member saya. Time tu adalah kawan kita orang. Time tu lelaki tak ada yang kena singkir lagi. So kita orang semua geng-geng lah. Geng-geng tu kecoh-kecoh semua. Ramai ramai time tu. So kita pun lepak borak. So kita orang cerita. Korang tahu tak?
Aku tengok situ bila dia semayang pelik weh. Oh ya ke? Okay. Dia sembahyang dengan kita orang, tapi cara semayang dia pelik. So kita pun macam oh ya ke? Tapi aku macam diam je lah buat bodoh kan. Lepas tu ini yang paling scary lah. Kita orang duduk kat tingkat 14. Okay, 14 time tu saya ada perasan. Sebab kita masa season saya tu adalah salah seorang tu macam ustaz. Dia pandai lah baca doa semua. Okay. So dia pun perasan juga. Tapi kita orang buat je lah. Kita orang fikir kita nak cek rezeki kan. Dan nak fokus memulakan kerjaya kita. Fokus kat pertandingan je lah kan. Yes. Okay. So waktu tu kita orang pun buat je lah. Just fokus bincang pasal lagu. Kau rasa apa yang perlu nak pertingkatkan semua kan. Tiba-tiba kita orang cerita pasal benda ni. Lepas tu tiba-tiba saya ada perasan tingkat 14 tu kita orang duduk dekat dengan cermin juga. So pasal kita orang dulu duduk kat dom tu, dom kita orang jenis yang ada katil tetapi ni cermin yang kosong, jenis yang cermin yang boleh nampak kat luar. Jadi kau boleh tengok bangunan, kau boleh tengok LRT semua kan. So masa time tu saya dah perasan dekat luar tu saya nampak macam ada benda memerhati. Tingkat 14 tau, kat luar cermin tu saya dah perasan ada benda, tapi saya macam buat bodoh je lah. Sebab saya macam saya cakap saya jadi boleh ternampak. Tapi saya jadi macam mampus kau. Tak nak fikir sangat lah. Tak nak fikir. Sebab saya tahu benda ni kalau saya layan nanti dia akan macam kau notice aku Dia suka lah. Dia suka. Betul. Sebab dia nak berkawan. Dia pun lonely. Dia pun lonely dia juga. Dia pun lonely. Everybody. Okay. Alright. So jadikan cerita, kita berborak lah cerita pasal benda tu. So esok harinya so masa time tu sorry saya tak nak skip esok harinya. Saya sambung balik malam tu juga. Malam tu juga. So borak time tu saya dah perasan. Saya dah perasan. Tiba-tiba kawan saya sebelah pun cakap aku rasa kan kita kena habis dekat sini je kot borak. Jom kita balik kat bilik balik. So kawan saya tu dah cakap macam tu. Time tu saya tengok kawan saya cakap nanti macam alamak Mahmud ni pun nampak ke. Faham. Dah nampak ke. So time tu saya macam Okay jom. So time tu kita orang pun belah lah pergi ke bilik masing-masing. So saya bilik tu saya cakap kau perasan tak benda tu? Tahu cepat aku suruh belah. So time tu kita orang cepat-cepat tu bilik kita orang tu kita tutup lansir. Tutup lansir. Okay. So ini hari kejadian esoknya. So kita orang besok paginya kita jumpa lah dengan kawan makan semua. Tiba-tiba individu tersebut aku nak cakap dengan korang korang kutuk aku semalam. Aku cerita kenapa aku dah bodoh. Tingkat 14 macam mana kita orang cerita dalam bilik tu dia boleh tahu. Dan dia tak ada kat situ kan. And then some more bilik perempuan tu tingkat 8, kita tingkat 14 bro. Macam mana dia boleh tahu? Time tu lah. Dan saya perasan orang time tu semua macam diam. Diorang macam tarik saya ke tepi. Ke tepi, diorang biarkan kamera tu kat situ dalam masa 20 saat. Kau rasa kenapa kamera tu biar kat situ?